salam sejahtera saya ucapkan kepada penonton sekalian. Saya Edley James dan pada kali ini saya akan membahaskan tentang hubungan jenayah dengan persekitaran. Apa itu jenayah? Jenayah merupakan perbuatan yang menyalahi undang-undang kerajaan sesuatu tempat. Orang yang melakukan perbuatan jenayah ini dinamakan penjenayah. Sementara itu, dari sudut pandangan undang-undang, jenayah dianggap sebagai kelakuan, tindakan atau peninggalan yang ditiru oleh undang-undang dan oleh itu bertentangan dengan undang-undang dan adalah wajar untuk menerima hukuman yang berkaitan dengan jenis jenayah yang dilakukan. Jenayah adalah pelanggaran langsung undang-undang jenayah. Antara contoh perbuatan jenayah ialah seperti membunuh, merompak, merogol, dan perbuatan salah laku yang lain. Hubungan jenayah dengan persekitaran amat berkait rapat. Persekitaran boleh dilihat dalam pelbagai perspektif, yaitu persekitaran sosial dan persekitaran fizikal. Kedua-duanya saling berkaitan dalam pembentukan sesuatu perlakuan jenayah. Kita akan masuk kepada teori-teori yang dapat dikaitkan mengenai hubungan jenayah dengan persekitaran ini. Teori pertama ialah teori Disorder of Broken Window oleh Wilson dan Kelling. Teori ini menyentuh tentang perhubungan kejiranan yang lemah boleh menimbulkan keraguan dan kebimbangan terhadap perlakuan jenayah. Kelemahan hubungan tersebut akan mengakibatkan keadaan-keadaan yang buruk seperti vandalism, penggunaan dadah secara terang-terangan yang menimbulkan perasaan kebimbangan terhadap jenayah. Teori seterusnya ialah teori defensible space yang diperkenalkan oleh Newman. Teori ini melihat penggunaan sesebuah ruang dapat meningkatkan peluang-peluang pemerhatian dan menyukarkan jenayah kecil berlaku, seterusnya dapat mengurangkan jenayah yang sebenar. Selain itu ialah teori Eyes on the Street yang diperkenalkan oleh Jacobs. Teori ini beranggapan pengguna yang menggunakan laluan akan menggalakkan pemerhatian bagi sesebuah ruang yang dapat mengurangkan berlakunya jenayah. Mereka dianggap sebagai mata dan telinga bagi kawasan persekitaran. Teori yang terakhir ialah teori social disorganization yang diperkenalkan oleh Shaw dan McKay pada tahun 1942. Teori ini melihat sebagai kesan daripada ketidakupayaan komuniti untuk menyadari keperluan menyelesaikan masalah di kalangan penduduk yang akhirnya mencetuskan perhubungan sosial yang rapuh di antara komuniti terbabit. Keadaan-keadaan sedemikian akan mengakibatkan hubungan sosial terhadap persekitaran fizikal lemah di mana ikatan sense of community dalam sebuah kawasan kejiranan yang menimbulkan keadaan-keadaan yang tidak sepatutnya. Hal sedemikian memberikan satu persepsi yang tidak baik di kalangan mereka serta mewujudkan rasa takut berlakunya jenayah. Seterusnya kita akan masuk kepada keadaan persekitaran fizikal yang boleh mendorong kepada perlakuan jenayah. Sebagai contoh, ruang tertutup yang mempunyai jalan keluar yang terhad seperti struktur tempat letak kereta bertingkat, laluan bawah tanah dan stesen bawah tanah. Keadaan sedemikian akan memberikan peluang kepada si penjenayah untuk memerangkap mangsa. Selain itu juga, kawasan taman yang tiada tanda nama, kawasan lapang yang lenggang, kawasan rekreasi hutan memberikan potensi kepada pesala untuk bersembunyi dan bertindak apabila terdapatnya peluang. Kesimpulannya dapat dirumuskan bahwa sebarang perlakuan jenayah adalah didorong oleh persekitaran mereka sama ada dari aspek sosial maupun fizikal. Namun, faktor-faktor lain seperti ekonomi dan demografi juga tidak dinafikan sebagai penggalak terhadap perlakuan jenayah. Keadaan persekitaran yang tidak tersusun, kelang kabut, meragukan ikatan komuniti yang lemah menimbulkan peluang kepada penjenayah untuk bertindak berdasarkan sasaran yang mudah serta
ketiadaan faktor-faktor yang boleh menggagalkan operasi mereka. Namun secara umumnya, peratus kejayaan sebarang perlakuan jenayah boleh dikatakan adalah disebabkan oleh faktor persekitaran mereka. Oleh itu, pencegahan melalui persekitaran dilihat sebagai satu pendekatan yang ideal untuk mengurangkan serta menggagalkan rancangan dan peluang penjenayah untuk melakukan jenayah. Malahan, pendekatan ini dilihat dapat memperbaiki hubungan persekitaran sosial dan komuniti serta mewujudkan sense of community di kalangan masyarakat.